Okay? Sebab tu pentingnya awal-awal berniaga declare lah cukai. Alright? Jangan takut dengan perkataan cukai. Okay? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Kamal. Okay, saya akan berkongsi sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia yang akan datang. Saya ingin berkongsikan satu topik yang perlu kita tahu, perlu wajib kita merdekakan daripada penalti cukai. Apa yang saya nak highlightkan, paling-paling penting bagi saya sebagai seorang usahawan, saya nak berkongsi berdasarkan pengalaman saya selama beberapa tahun di dalam dunia bidang perniagaan ini, di mana topik yang sangat-sangat paling saya nak kongsi, yang sangat penting bagi saya sendiri adalah topik kenapa kita perlu bayar cukai dan apakah kelebihan kita sebagai usahawan bila kita membayar cukai. So yang pertama sekali, kita kena tahu kenapa kita perlu bayar cukai lah. Of course, peruntukan yang diberikan untuk perbelanjaan kepada negara lah. Di mana perbelanjaan ini meliputi perbelanjaan pengurusan dan perbelanjaan pembangunan. Di mana daripada mana duit ataupun perbelanjaan ini datang. Daripada mana duit ni datang untuk kita bantu negara lah. Of course, sumber kewangan kerajaan datang daripada beberapa sumber utama, iaitu cukai langsung dan cukai tak langsung dan hasil bukan cukai lah. Alright? So inilah sumber kewangan kepada negara, datang daripada situlah. Of course, hasil tertinggi dapat daripada cukai langsung. Cukai langsung ni contohnya yang terdiri daripada cukai pendapatan, duit stamp, alright? Di mana cukai keuntungan, cukai keuntungan hartanah dan cukai langsung yang lain lah. Itu antara contoh cukai langsung. Of course, cukai pendapatan adalah cukai yang paling tinggi yang dibayar kepada kerajaan. Alright? Wait a minute. Hasil yang diperoleh ini digunakan untuk perbelanjaan menguruskan dan membangunkan negara. Contohnya macam mana? Contohnya perbelanjaan yang dapat dilaksanakan di mana mentadbir dan mengurus gaji penjawat awam, bantuan kewangan untuk penjawat awam, alright? Dan pesara, keselamatan negara, dan ketenteraman negara, alright? Di mana bantuan untuk memiliki rumah, contoh rumah prima, bantuan kepada peniaga kecil, ekonomi program yang menggalakkan ekspor, rangsangan ke atas perniagaan, bantuan untuk keluarga miskin, kesihatan, pendidikan dan sebagainya lah. Alright? So itu kenapa kita perlu bayar cukai lah. So yang kedua, apa yang saya nak highlightkan di mana apa kelebihan kita bila kita bayar cukai, especially-nya adalah usahawan. So sebagai pengalaman saya selama beberapa tahun dalam dunia perniagaan, kenapa saya nak sharekan topik ni? Kerana topik ni sangatlah penting untuk saya, dan berdasarkan pengalaman dan perjalanan saya di dalam dunia perniagaan ini. So yang pertama, apa kelebihan bila kita bayar cukai? Yang pertama, of course, kelebihannya adalah bukti pendapatan. Betul. Di mana bukti pendapatan, contoh hari ni kalau kita berniaga, kita tak ada slip gaji, betul tak? So kalau kita tak sama dengan orang bekerja ada slip gaji daripada majikan, tapi kita berniaga, kita tak ada slip gaji. So bila mana tak ada slip gaji, apa yang paling penting adalah untuk kita bayar cukai untuk membuktikan pendapatan kita. Maksudnya penyata kewangan bagi sesiapa yang memiliki enterprise, di mana enterprise ni dia tidak diaudit. So bila enterprise tidak diaudit, oleh itu maklumat kewangan yang dilaporkan dalam borang B, di mana peniaga macam kita, usahawan macam kita nak declare cukai, kita kena isi borang B, di mana maklumat kewangan dalam borang B tu ketika kita bayar cukai dianggap sebagai benar. Nice. So di mana bila mana dah ada penyata kewangan dan dianggap sebagai valid, sah, benar. Kelebihan yang kedua,
of course, kita boleh buat pinjaman bank dengan mudahnya. Okay, ini berdasarkan pengalaman saya juga. Okay, sebagai seorang usahawan, bila mana kita tak declare cukai, nak buat pinjaman bank, walaupun pendapatan kita sangat banyak, okay, tapi susah untuk bank percaya. Okay, sebab kita tak ada bukti penyata kewangan tu. Alright, so bila kita dah ada bukti penyata kewangan, kita dah declare cukai, okay, kita senang untuk buat pinjaman bank. Okay, di mana kalau untuk individu, okay, contoh kalau kita nak beli kereta, nak beli rumah sendiri, okay, bank akan minta taksiran cukai tu. Okay, bank akan minta sama ada borang BE ataupun borang B. Okay, kalau nak beli aset untuk bisnes kita pun, of course, bank akan minta taksiran cukai tersebut. Okay, itu sebab kedua, apa kelebihan kita bila kita bayar cukai lah. Alright, so kelebihan yang ketiga, of course, kita akan dapat allowance modal. Allowance modal ni maksudnya apa tau? Allowance modal ni pembelian aset tertentu boleh kurangkan cukai kita. Okay, terutama yang terlibat secara langsung dalam bisnes lah, seperti saya lah. Okay, di mana pengurangan ni kita panggil allowance modal dalam pengiraan cukai. So sebab tu kita sebagai usahawan, kita kena kumpul resit-resit perbelanjaan yang melibatkan bisnes. Okay, resit tu at least kena kumpul selama 7 tahun. Resit tu termasuk apa? Resit tu contoh kalau kita pergi travel untuk tujuan bisnes, okay, resit kita isi minyak ke, kan, okay, kita naik flight ke, alright, so resit kita makan melibatkan bisnes, okay, top up, okay, bil elektrik ke, apa-apalah yang melibatkan bisnes, kita kena simpan. Sebab resit-resit itulah yang bukti untuk kita dapatkan pengurangan allowance modal lah, pengurangan yang kita perlu bayar nantilah. Okay, so ketika buat pengiraan cukai, kita boleh optimumkan penggunaan allowance modal untuk mengurangkan cukai juga. Okay, maksudnya rugi semasa dan tahun lalu, daripada tahun lalu rugi semasa boleh digunakan untuk kurangkan cukai tahun seterusnya. Okay, so penting untuk peniaga, usahawan-usahawan, okay, tahun-tahun awal berniaga, anda kena declare cukai, buat taksiran cukai. Mula berniaga je kena declare. Sebab apa? Sebab 3 tahun yang pertama ni adalah 3 tahun yang kita tengah struggle dalam bisnes. Maksud struggle ni, okay, dia ada rugi, kan? Okay, dalam tempoh rugi 3 tahun ni normal untuk orang bisnes. Alright, so aset juga banyak dibeli dalam tempoh mula-mula kita nak berniaga, betul tak? Okay, sebab tu bagusnya tahun pertama berniaga untuk kita mula menghantar taksiran cukai, mula declare cukai. Sebab jika kita rugi, kerugian ni boleh kita bawa ke tahun seterusnya, tahun hadapan lah, okay, di mana keuntungan tahun depan akan boleh ditolak dengan kerugian tadi sebelum bakinya dikenakan cukai. Maksudnya kita boleh valid gunakan kerugian tahun sebelumnya tu. Okay, sebab tu pentingnya awal-awal berniaga declare lah cukai. Alright, jangan takut dengan perkataan cukai. Okay, so seterusnya, of course, kelebihan kalau kita membayar cukai, kita nak elakkan penalti, denda, okay, oleh LHDN atas pelbagai sebab. Sebab tu kita kena tahu, okay, cukai ni sangat-sangat penting untuk kita bayar. Okay, kelebihannya sangat banyak bila kita betul-betul tahu ilmu untuk menguruskan cukai. Okay, bila kita betul-betul tahu, sedar, okay, kenapa cukai ni penting lah. Alright, so saya berharap, okay, video saya, perkongsian saya pada kali ini memberi manfaat kepada anda di luar sana, okay, untuk kita membayar cukai. Okay, saya bukanlah bekerja dengan LHDN, tapi saya bercerita, berkongsi berdasarkan pengalaman saya selama beberapa tahun menjalankan perniagaan. Alright, so semoga bermanfaat. Okay, kita jumpa di next video. Okay, jangan lupa like, share and subscribe channel YouTube kami, HIM Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemerdekaan untuk semua. Merdeka!